Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aziz Arifin dan ini berita utama 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panduan keluarga Malaysia. Juga penduduk terkejut gajah ceroboh rumah. Kerajaan menjadikan inisiatif dan strategi yang dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam pentadbiran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia dilaksanakan demi kemakmuran keluarga Malaysia. Dengan kepercayaan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan yang terbaik umat manusia, kerajaan telah dan akan meneladani inisiatif dan strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam pentadbiran negara demi kemakmuran keluarga Malaysia. Untuk tujuan itu, pelbagai polisi, inisiatif dan insentif akan diperkenalkan dan dirancang oleh kerajaan demi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang ketinggalan dalam merasai nikmat dan kemakmuran negara. Beliau berkata demikian dalam pertutusan khas sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2021 hari ini. Menurut Perdana Menteri, tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini iaitu Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti membawa kita kepada norma hidup yang menekankan prinsip dasar Manhaj Rabbani iaitu rahmat, aman, bertuhan, bakti, adil dan insani selari dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan mengenai 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran di samping 20 nilai lain seperti amalan ihsan, beriman, kasih sayang dan bermusyawarah. Selain itu, konsep penyatuan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar setiap manusia untuk bermuafakat tanpa mengira latar belakang. Penyatuan yang diasaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merentasi kabilah, agama serta fahaman. Semangat Maulidur Rasul perlu terus disemarakkan dalam jiwa setiap umat Islam, khususnya di Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, kedatangan baginda membawa sinar kebahagiaan merawat segala krisis akidah, moral mahupun kemanusiaan, melandaskan manhaj berteraskan wahyu iaitu manhaj Rabbani. Menurut beliau, dalam konteks kemanusiaan, Rasulullah SAW menjadi ikon dalam mengangkat seruan penyatuan ummah. Nabi SAW telah memimpin perpaduan, risalah kedamaian, telah tersebar di seluruh alam. Mari kita bersatu. Mari kita berpadu. Pertautkan hati dengan semangat wahdatul fikr dan wahdatul amal. Cukup-cukuplah kita berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Justru beliau menyeru rakyat Malaysia agar menyahut seruan Perdana Menteri agar bersama-sama menggembling idea dan tenaga untuk memulihkan kembali keadaan negara atas nama keluarga Malaysia. Senator Idris berucap demikian pada program khas Citra Cinta Rasul malam semalam. Sementara itu, pada majlis sama, pakar perubatan di Institut Jantung Negara IJN, Datuk Dr. Suhani Kadiman, diisytihar sebagai penerima tokoh perdana Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1443 Hijrah atau 2021 Masihi. Perkara itu diumumkan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Abdul Aziz Jusoh. Watikah anugerah itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad. Datuk Dr. Suhaini, 52 tahun, yang dilahirkan di Batu Pahat, Johor, adalah Ketua Jabatan Anestesiologi dan Unit Rawatan Rapi IJN dan juga pengasas 5 pertubuhan bukan kerajaan tempatan. Ini termasuk sebagai Presiden Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia yang banyak membantu masyarakat dalam menjiwai sistem perubatan selari dengan Al-Quran dan Sunnah.
Dalam pada itu, mantan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini ahli Lembaga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Tan Sri Osman Mustafa dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Utama Maulidur Rasul peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun ini. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi memaklumkan keputusan dilakukan Jawatankuasa Panel Pemilihan Anugerah Tokoh Maulidur Rasul 1443 Hijrah itu adalah berdasarkan sumbangan cemerlang beliau terhadap pembangunan ummah dan perkembangan syiar Islam. Berucap menerusi rakaman video, Tan Sri Osman menganggap anugerah yang diterima itu sebagai amanah dan tanggungjawab beliau kepada agama dan negara demi memastikan syiar Islam terus disemarakkan. 12 Rabiul Awal merupakan tarikh bersejarah buat seluruh umat Islam apabila lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi memperingati dan menzahirkan rasa cinta dan kesyukuran, TV Al-Hijrah akan bersiaran langsung dengan program Muhammad Kekasih Agung pada jam 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program tersebut, kita terus sahaja bersama dengan wartawan Kharizah Faisal yang kini berada di pentas utama. Silakan Izzah. Baik Azizah, penonton, apa yang saya boleh kongsikan dalam program Muhammad Kekasih Agung pada malam ini ialah pada petang tadi 7.30 setakat pukul 7.30 petang telah pun siap segala persiapan dan tinggal untuk meraihkan Maulidur Rasul 1443 Hijrah pada pukul 9 malam ini. Dan untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai program Muhammad Kekasih Agung ini, kita bersama dengan pendakwah terkemuka iaitu Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita lihat TV Al-Hijrah sendiri meraihkan, menghayati Maulidur Rasul pada tahun ini. Dan apakah hikmah di sebalik kita setiap kali kita menghayati tidak sekadar individu tetapi seluruh umat Islam Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian, iaitu kita semua umat Nabi Muhammad, di dalam kehidupan Rasulullah itu mempunyai teladan yang baik. Allah pencipta alam ini memilih kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai panduan teladan kepada semua umat Nabi Muhammad. Daripada cara makan Nabi, cara tidur Nabi, sampailah cara Nabi mentadbir sebuah negara. Kita menyambut Maulidur Rasul untuk mengingatkan kepada umat bahawa kita perlu mempelajari sirah. Kita mempelajari sirah kehidupan Rasulullah untuk kita meneladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai redha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan arahan Allah. Kita belajar sirah untuk kita belajar daripada Nabi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri baginda daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Okey, baik Ustaz, mungkin ada sedikit perkongsian ya, apa antara intipati yang bakal dikongsikan kepada penonton dalam program pada malam ini Ustaz? Insya-Allah dalam program malam ni Kekasih Agung, kita akan bercakap secara umum tentang perjalanan sirah Nabi daripada Nabi mula lahir sampailah kepada episod Nabi wafat. Kita akhiri dengan segmen khutbah akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam yang kedua ini kita akan gambarkan kepada semua tentang perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami. Itu saja masa yang kita ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik penonton, sempena dengan Maulidur Rasul Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah ini, jangan lupa perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, hayati segala sifat-sifat baginda dan jadikan sirah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita dan mungkin boleh menjadi pemangkin semangat dalam kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan jangan lupa tonton program Muhammad Kekasih Agung pada pukul 9 malam ini. Terima kasih. Kita kembali kepada Azizah. Terima kasih Izzah. Baiklah, kita teruskan dengan berita selanjutnya.
Dunia dilihat semakin maju dan moden, namun hakikatnya umat Islam kini seolah-olah kembali ke zaman jahiliah dengan perlakuan di luar batas manusia. Pendakwah Abdullah Khairi berpandangan sifat Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga kini, iaitu bermula dengan diri sendiri, keluarga sehinggalah kepada pemimpin. Perubahan zaman seharusnya menjadikan manusia lebih bertamadun selari dengan akhlak yang baik, khususnya umat Islam. Jika dilihat sepanjang tahun ini sahaja, kes-kes jenayah seperti zina, rogol, berbalah dan berbunuhan dalam kalangan keluarga, sesama agama dan bangsa seolah-olah hilang sifat kasih sayang dan iman hanya disebabkan amarah, dendam, dengki, harta, kuasa dan lain-lain. Abdullah Khairi berkata sifat itu perlu diperbetulkan dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam setiap perbuatan serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ini akhir zaman, sifat ananiah, sifat keakuan, sifat rasa diri hebat, berebut harta, kuasa, dengki, fitnah orang dan sebagainya. Tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini menyelesaikan masalah sebenarnya. Sifat ananiah ni kita nak buang tuan-tuan. Sifat gila kuasa, sifat rasa diri hebat, berebut harta, fitnah orang. Islam membawakan keadilan. Untuk apa? Mengabdi diri kepada Cuti Maulidur Rasul bertukar tragedi. Alhamdulillah bertemu kembali. Kegembiraan 5 sahabat mandi di air terjun Junjung sempena cuti Maulidur Rasul bertukar tragedi apabila seorang daripadanya mati lemas. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 pagi itu, kesemua remaja berusia 18 tahun itu terjun ke dalam air dan secara tiba-tiba 2 mangsa terkapai-kapai lemas. Salah seorang dari mangsa sempat diselamatkan rakan dengan menarik ke tebing manakala seorang lagi gagal lalu tenggelam ke dasar. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zim berkata, Pusat Gerakan Operasi JPPM Kedah menerima panggilan kecemasan memaklumkan terdapat seorang mangsa lelaki hilang dipercayai lemas pada jam 10.54 pagi tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim dikejarkan ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi didapati terdapat seorang mangsa lelaki di dalam keadaan tidak sedarkan diri yang diselamatkan oleh orang awam yang berada di lokasi kejadian. Tindakan operasi yang dilakukan adalah dengan melakukan bantuan pernafasan CPR kepada mangsa. Bagaimanapun, sebaik pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tiba dan membuat pemeriksaan kemudian mendapati mangsa sudah meninggal dunia. Mangsa dikenali sebagai Iman Zul Hakim Abdul Rahim, 18 tahun. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.
Seorang warga emas berdepan detik cemas selepas kediamannya di kampung pengkalan atap Batu Rakit dicerobohi seekor gajah jantan sehingga meranapkan sebahagian pagar rumahnya. Menurut Wu Umat, 82 tahun, ketika kejadian kira-kira jam 6.20 pagi itu, dia baru sahaja selesai menunaikan solat subuh sebelum dikejutkan dengan bunyi bising di luar. Ujar warga emas itu lagi, pada awalnya dia menyangka anaknya sedang membersihkan halaman lalu meluru keluar sebelum melihat seekor gajah di hadapan pagar. Saya bunyi dengar depan tu dah ingatkan anak sipah. Ya Allah, anak ni dah main subuh. Ya Allah, anak ni buat benda lah. Ada bengang lengepan itu bagus balik. Lepas tu balik tu, dah buang baju semayang saya tu tengok. Allah, gajah apa pula wayak kau dalam Sabah tu. Anak kata gajah moi, gajah apa? Macam ni kata gajah apa dah aje penuh tengok gajah. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Mazlan Mak Jusuh berkata, sepanjang tinggal di kampung berkenaan, ini pertama kali dia melihat gajah berlegar berdekatan rumah. Lalu macam tu, lalu straight. Dalam berapa minit? Dalam 3-4 minit kot lah. Jalan biasa. Direpuh pagar, kereta. Lepas tu itu beg daripada pagar. Rugi yang orang ada adalah 1,000. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman berkata, setakat ini sebanyak 5 buah rumah penduduk dilaporkan mengalami kerosakan kecil. Kita bimbanglah kalau tidak dapat ditangkap, kita bimbang dia akan mengacam penduduk di kawasan ini ataupun mungkin dia lari ke kawasan lain dan mengacam apa sajalah, mengacam penduduk ataupun tanaman dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah dengan dapat ditangkap di Batu Rakit ni, kita rasa lega lah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Lu Kian Siong berkata, gajah liar jantan yang dianggarkan seberat 2 tan itu telah ditangkap. Tambahnya, pihak perhilitan berjaya menangkap haiwan itu di kampung berkenaan dengan menggunakan ubat pelali kira-kira jam 10 pagi tadi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menasihati guru atau penceramah agama untuk tidak menimbulkan kontroversi dan sensitiviti melampau. Ilmu yang disampaikan juga perlulah melihat kepada realiti semasa dan keupayaan intelek masyarakat awam agar ia tidak menimbulkan polemik berpanjangan. JAKIM dalam satu kenyataan berkata pihaknya juga berharap agar para asatizah mendapatkan tauliah mengajar dan ceramah dari pihak berkuasa agama negeri masing-masing sebagai mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan demi kebaikan semua pihak. JAKIM bagaimanapun menghargai usaha pendakwah dan penceramah agama di negara ini yang aktif menyampaikan ilmu menerusi pelbagai medium sekaligus merancakkan lagi program keilmuan dan dakwah. JAKIM juga ingin menasihati masyarakat khususnya umat Islam agar mendapatkan ilmu dari para ilmuwan yang diiktiraf dan mempunyai kelayakan dalam bidang ilmu yang disampaikan. Sementara itu, program Multaqa Da'i yang akan diadakan pada 28 Oktober ini di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Bangi, bagi menghimpunkan para asatizah dalam negara ini bertujuan untuk bertukar-tukar pandangan dan mengeratkan hubungan antara ulama dan umara ke arah keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Ia akan dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad. Bidai, platform madrasah digital e-pondok yang mana para penggunanya boleh mengikuti pengajian Islam seperti sirah, ibadah, fiqh dan Al-Quran, mensasarkan 100,000 pelajar berdaftar dengan portal berkenaan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengasasnya, Muhammad Amar Mirza Abdul Kadir Jalani, 27 tahun, pihaknya optimis mencapai sasaran tersebut memandangkan sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, pengajian secara dalam talian lebih mendapat sambutan berbanding kelas secara fizikal. Sepanjang kita dah lancarkan hari itu, pada peringkat awal kita ada 500, tapi yang subscribe tanpa bayaran juga kita ada lebih kurang dekat dalam 5,000 lah sekarang. Kami jangkakan sehingga akhir tahun ini
target kami nak capai sehingga kalau boleh 100,000 lah. Sebab insyaAllah selepas kita MOU dengan pihak Makma, kita akan juga bekerjasama dengan Pondok Satu Malaysia, yang mana insyaAllah akan pelajar tu akan sangat ramai nanti. Bidai adalah projek pertama di Malaysia yang menggabungkan delegasi atau tenaga pengajar dari 8 negara iaitu Indonesia, Singapura, Thailand, China, India, Yaman, Afrika dan Sri Lanka yang dijalankan menerusi 5 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Arab, Mandarin dan Urdu. Proses pembelajaran yang menggunakan platform dalam talian dengan yuran pengajian serendah RM150 hingga RM250 itu juga teratur dengan menyediakan lebih 20 bidang berlandaskan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah serta sesuai untuk semua peringkat umur mempelajari ilmu agama. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Bidai dengan Persatuan Cina Muslim Malaysia Makma di Pejabat Makma di Kota Baru yang turut dihadiri Naib Presiden Makma Dr. Johari Yap. Sementara itu, Johari berkata melalui MOU ini, pihak Bidai bersetuju untuk membantu golongan mu'alaf untuk mendalami dan mempelajari Islam dengan mengurangkan bayaran yuran sebanyak 96% dan hanya perlu membayar RM250 untuk 2 tahun pengajian berbanding yuran biasa RM250 sebulan. Kita ada di kalangan ahli-ahli makma yang baru meluk Islam yang daripada golongan profesional. Ya, ada yang cikgu, ada yang pensyarah, ada yang ahli perniagaan di mana mereka tak dapat nak pergi ke pondok-pondok untuk mengaji tradisional. Mereka tak dapat nak pergi ke masjid secara disiplin setiap minggu sebab atas kekangan masa. Dengan adanya platform Bidai ini memang sesuai sangat-sangat sebab bila ada platform digital ni dia tidak tertakluk pada masa, tidak tertakluk pada tempat. Bagi membantu golongan mu'alaf yang tidak berkemampuan mengikuti pengajian melalui platform ini, Bidai juga melancarkan sistem tajaan pengajian yang mana individu dan syarikat korporat boleh tampil untuk menaja golongan tersebut. Bagi yang ingin menaja mu'alaf mengikuti kelas pengajian Bidai atau mendapat keterangan lanjut pakej pengajian yang ditawarkan, boleh layari laman sesawang bidai.com atau hubungi talian 013 6612 966. Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2016 Wan Ainuddin Hilmi Abdullah meninggal dunia pada jam 1.25 petang hari ini. Sumber melaporkan Allahyarham meninggal dunia akibat sesak nafas. Allahyarham yang juga Qari Negeri Kelantan sebelum ini pernah muncul di TV Al-Hijrah dalam program Gema Haflah dan Assalamualaikum. Pada 2015, Allahyarham dinobat sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ke-58 sebelum muncul Johan Qari Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-58 pada 2016. Bawa 5.2 tan dadah guna perahu layar. Alhamdulillah bertemu kembali. Sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan-pelanggan yang menyokong perniagaan Ar-Rahnu, Bank Rakyat sekali lagi menganjurkan kempen emas 2 kilo bermula 15 Oktober hingga 15 Januari 2022. Menerusi kempen itu, Bank Rakyat menawarkan hadiah berupa 2 kilogram emas bernilai lebih RM500,000 kepada 101 pemenang. Hadiah tersebut berupa 1 kilogram emas bagi pemenang hadiah utama dan 10 gram emas setiap seorang bagi hadiah sagu hati untuk 100 pemenang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Datuk Syed Abdul Aziz Said Hassan, kempen ini bertujuan menyedarkan masyarakat tentang nilai emas sebagai aset berharga dan boleh digadaikan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya usahawan. Kempen emas 2 kilo tahun lalu berjaya merekodkan peningkatan positif bagi pengeluaran pembiayaan sehingga 31%, iaitu sebanyak 1.07 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya selain menarik lebih 200,000 penyertaan. Maklumat lanjut mengenai kempen emas 2 kilo layar di laman susawang www.bankrakyat.com.my atau hubungi Pusat Panggilan Bank Rakyat di talian 1300 805454 atau kunjungi mana-mana cawangan dan Ar-Rahnu Exchange Bank Rakyat.
Sementara itu, Bank Rakyat turut menyasar melahirkan bangsa usahawan. Menerusi pembiayaan pajak Gadai Ai, ia dapat membantu lebih ramai usahawan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan, khususnya usahawan mikro dan perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui aliran tunai segera sehingga RM350,000 dengan kadar keuntungan yang rendah. Perkhidmatan pajak Gadai Ai Bank Rakyat yang mula diperkenalkan pada tahun 1993 ini menyasarkan kenaikan pengeluaran pembiayaan pajak Gadai Ai sebanyak 20% dan pertambahan pelanggan sebanyak 2% hingga 5% pada bulan Disember 2021 nanti. Sedikit perkembangan luar negara. Kokain seberat 5.2 tan dirampas pihak berkuasa Portugis dan Spanyol di Sungai Tabus. Ia disifatkan rampasan terbesar dalam tempoh 15 tahun dan pertama kali di dunia bahan terlarang itu dibawa menggunakan perahu layar. Perahu layar itu dipercayai dalam perjalanan dari Amerika Latin ke Eropah dengan melalui lautan Atlantik. Turut ditahan 2 warga Spanyol dan seorang warga Peru. Rampasan itu turut mengejutkan pihak berkuasa kerana dadah seberat itu dibawa menggunakan perahu layar berbanding rampasan sebelum ini yang ditemui dari kapal kargo atau kapal berenjin. Kokain itu ditempatkan di 183 bungkusan kain dan dipercayai untuk diedar ke pasaran Eropah. Kokain adalah jenis dadah kedua terbesar yang digunakan di Eropah. Dan laporan itu tadi mengakhiri berita Al Hijrah malam ini. Jangan lupa saksikan program istimewa Muhammad Kekasih Agung jam 9 malam ini menampilkan artis dan pendakwah terkemuka negara. Saya Zarifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.